Okay, Xiaomi Mi 11 Ultra. Bila pengguna minta spesifikasi yang terbaik, antara yang terbaik, pengguna juga patut tahu kebiasaannya benda yang terbaik ni pasti akan datang dengan sekelumit kekurangan. Kita imbas kembali telefon pertama Ultra Xiaomi adalah Xiaomi Mi 10 Ultra pada tahun lepas. Sememangnya dicipta untuk jadi telefon contoh yang terbaik dan perkakas yang paling maju yang anda boleh dapat dalam pasaran telefon pintar pada waktu itu. Tapi tak sampai 6 bulan, tak sampai setengah tahun pun, kita dapat generasi kedua Ultra daripada Xiaomi. Resepi yang sama, ambil yang terbaik dan sudah tentu perkakas dia adalah lebih berkuasa. Saya dah gunakan Xiaomi Mi 11 Ultra ni dalam lebih kurang 2 minggu dan boleh saya katakan ini adalah merupakan sebuah telefon yang menarik. Jom mulakan video. Okey, pertama-tama kali spesifikasi. Mungkin yang terbaik dalam pasaran telefon pintar Android. Tapi mungkin sekejap ini sebab sekarang ni kita dah mula dengar yang Xiaomi Mi 12 Ultra dah nak keluar. Xiaomi Mi 11 Ultra ni dikuasakan oleh Snapdragon 888. Versi yang masuk Malaysia adalah 12GB RAM dan 256GB storage berasaskan UFS 3.1. Ingat lagi Xiaomi Mi 11 pada awal tahun ini juga skrin yang sama, cuma dia lagi terang. Dan memang terbukti lagi senang nak guna bawah cahaya matahari. Dan juga sebenarnya bila nak guna aplikasi kamera dekat kawasan outdoor, dia lagi jelas sebab skrin dia lebih terang. QHD 120Hz. Sekarang ni, inilah standard baru dalam pasaran telefon Android. Dia lengkap dengan skrin AMOLED HDR10+, Dolby Vision 1 billion color. Hierarkinya ini merupakan skrin yang paling tinggi dalam posisi sistem piramid sesebuah telefon pintar. Tetapi itu adalah pada bahagian hadapannya. Bahagian belakangnya pula, boom, bonggol. Bonggol di belakangnya ini bukanlah sekadar bonggol semata-mata. Ia memuatkan sensor kamera terbesar pernah dimuatkan dalam sebuah telefon pintar moden. Tetapi bukan sekarang sebab sekarang ni sudah ada telefon daripada jenama Sharp dengan sensor sebesar saiz 1 inci. Mi 11 Ultra ni punya sensor tidaklah sebesar itu. Tetapi dia lebih besar daripada kebanyakan telefon andalan yang ada pada muka bumi ini. Dan sebagai fakta, sensor Mi 11 Ultra ni adalah sama sahaja dengan telefon legenda Nokia 808 PureView. Kedua-dua telefon ini dengan saiz sensor yang sebesar ini sebenarnya mustahil untuk tiada bonggol. Xiaomi juga mungkin berfikir, alang-alang sudah bonggol ini tebal, apa kata kita letak skrin kedua untuk jadikannya lebih berguna. Dan dalam kegunaan saya, satu-satunya masa ia berguna adalah ketika mengambil gambar selfie menggunakan kamera belakang, yang mana ia akan digunakan sebagai cermin untuk alat framing dan juga untuk composition. Kegunaan untuk selain daripada itu, saya nak katakannya berguna pun tak juga. Okey, contohnya nak jadikannya sebagai notification. Saya rasa always on dekat bahagian hadapan dia ni lagi berguna untuk jadikannya sebagai notification berbanding dekat skrin kedua pada bahagian belakang ini. Dan kalaupun untuk gunakannya sebagai alat notification, saya rasa seperti privasi saya dicabul sebab orang lain boleh nampak apa yang dipaparkan dekat notification ni. Ada 3 unit kamera pada bahagian belakang dan kesemuanya sangat cemerlang mengendalikan tugasnya masing-masing yang diberikan. Yang pertama, 50MP, sebuah sensor yang besar dengan OIS. Unit kedua adalah 48MP ultra wide dan ketiga adalah periskop telefoto, 5 kali zoom optical, 48MP juga. Dan sudah tak ada lensa makro secara fizikal yang mana benda ni wujud pada Xiaomi Mi 11 sebelum ni. Saya boleh katakan ini adalah kamera Xiaomi yang terbaik pernah saya gunakan. Bagi saya, ia sangat effortless dengan julat dinamik yang tinggi dan juga warna dia sangat hidup. Dan penggunaan sensor yang besar ini juga sangat menunjukkan hasil yang ketara apabila situasi kurang cahaya dengan gambar malamnya yang mudah dirakam dan juga kurangnya bilangan hingar yang ditunjukkan. Tetapi dari segi kebaikannya menggunakan sensor yang besar ni, anda dah tak perlukan lagi mode portrait. Disebabkan prinsip fizik menggunakan sensor yang besar, bahagian yang lebih jauh daripada kamera dia tidak akan difokus. Lantas bokehnya menjadi natural dan bukannya artificial seperti mana portrait mode. Tetapi gambar menggunakan portrait mode juga tidak mengecewakan jika anda mahu gunakannya. Cuma bagi saya, tanpa guna portrait mode pun gambar dah lebih cantik, lebih natural dan tak nampak seperti bokeh itu dibuat-buat. Sensor kedua ultra wide 48MP ini juga sangat seronok. Ia adalah kamera paling lebar dengan keluasan darjah 128 degree. Sebagai perbandingan, rata-rata kamera dengan sudut ultra wide hanya menggunakan degree sebanyak 120 sahaja. Jadi ia akan cuba mengambil gambar dengan style over exaggerated yang sangat dramatik di mana ia nampak terlalu lebar. Untuk kualiti zoom dia juga sangat baik menggunakan 5 kali zoom optical. Disebabkan ia adalah optical, jadi butiran yang anda nampak bukannya zoom secara digital, memang berkualiti. Walaupun tulisan pada telefon di belakang ini mengatakan ia patut di zoom pada 120 kali, tetapi saya menegaskan zoom pada kualiti 120 kali memang tak boleh pakai sebab ia nampak terlalu gimmick dan tak nampak elok pun gambar tu. Mi 11 Ultra kali ini dah tak ada lensa makro, tetapi dia menggunakan kamera ultra wide untuk fungsi itu. Ini merupakan kaedah yang sama yang digunakan pada S21 Ultra, tetapi dari segi kualiti makronya kurang baik. Bukannya disebabkan butiran dan perincian, tetapi sebab ia tidak boleh mengambil gambar terlalu dekat kerana jarak fokus minimumnya agak jauh. Dia tak nampak seperti makro pun sebenarnya.
Pada waktu malam, saya perasan isu yang sama pada Mi 11 dibangkitkan semula pada Mi 11 Ultra ini, iaitu penggunaan shutter speed yang agak lama untuk gambar auto. Dan saya dah bereksperimentasi beberapa kali dan hasil dapatan saya, kualiti gambar night mode dan auto pada Mi 11 Ultra sebenarnya sama sahaja. Sebabnya, dia gunakan shutter speed yang agak sama jika dilihat daripada data EXIF kedua-dua gambar ini. Patutnya gambar night mode dia lagi cerah berbanding gambar auto disebabkan proses loading shutter speed yang lama. Tapi tak pun, kedua-dua gambar night mode dan juga auto sama je lebih kurang kualiti dia. Tak ada beza. Yang kat sini dia agak pelik. Namun dari segi kualiti gambar malam itu sendiri, apa yang saya suka gambarnya dia akan kurang hingar dan cerah disebabkan penggunaan size sensor yang besar. Tetapi apa yang saya tak suka akan ada fringing warna yang mana gambar itu nampak terlalu artificial. Satu lagi adalah kadang-kadang warna itu akan lari jauh daripada real life. Seperti contohnya lampu oranye yang menjadi kuning atau lampu putih yang menjadi biru. Ini isu white balance kan? Cara kesimpulan gambar malam atau kurang cahaya, ia tak akan mengikut real life sangat dan dia lebih kepada ikut sesuka hati dia nak tukar sesuatu warna itu menjadi warna yang lain. Antara banyak-banyak lens pada Xiaomi Mi 11 Ultra, yang paling biasa-biasa sahaja adalah lens selfie 20 megapikselnya. Jadi dia ada 5000 mAh dengan pengecasan 67W. 67W ni ada sedikit kekecewaan disebabkan Mi 10 Ultra sebelum ni dia gunakan 120W. Kenapa Xiaomi? Kenapa kau buang 120W ni dan bagi 67W sahaja? Alah, baru nak seronok-seronok dengan charging 3 DJ kan? Tetapi ia bukan menjadi masalah sebab sebenarnya 67W pun dah cukup laju. Yang menjadi masalah bila bateri dekat Mi 11 Ultra ni, secara average-nya dia macam lagi teruk daripada Xiaomi Mi 11. Kalau Mi 11 dapat 5 jam SOT, Mi 11 Ultra dapat dalam 4 jam lebih sahaja, tak lebih daripada 5. Salah siapa dekat sini? Mungkin MIUI itu sendiri. Kalau nak salahkan bateri dah cukup besar kot, 5000 mAh. Dengan Xiaomi sendiri kata Mi 11 Ultra ni gunakan teknologi silikon oksigen yang baru, yang sepatutnya lagi bagus. Sepatutnya lah. Sekarang ni semasa video ini direkod, Mi 11 Ultra ni baru je dapat MIUI 12.5. Baru je beberapa jam lepas. Saya rasa mungkinlah battery life akan lagi baik berbanding sekarang. Harap-harapnya lah. Kalau tak, memang penat je bawa batu dalam poket, tapi battery life tak lama. Mi 11 Ultra ni adalah merupakan telefon terbaik daripada Xiaomi dari segi teknologi dan juga hardware yang dibekalkan. Cumanya package terbaik Xiaomi ni datang dalam bentuk yang saya kurang gemar. Okey, mana-mana smartphone pun kalau saiz sensor dia besar, dia akan datang dengan saiz bonggol yang besar juga. Dan aku to a certain degree memang akan kurang berkenan lah dengan bonggol kamera yang terlampau tebal sangat. And bila aku try cari kenapa aku tak suka bonggol kamera ni, sebabnya itu tak datangnya daripada segi binaan fizikal yang terkeluar ni. Cuma dia lebih kepada konsep diminishing return. Dia macam ni, bonggol yang ada pada Xiaomi Mi 11 Ultra ni adalah hasil daripada saiz sensor yang besar dan juga sistem kamera yang terbaik yang Xiaomi pernah bagi. Tetapi kesemua sistem kamera dan juga hardware yang Xiaomi bagi ni, dia tak menjadikan Mi 11 Ultra ni sebagai satu mesin kamera yang terbaik jika dibandingkan dengan model telefon-telefon yang lain. Nampak tak? Berbalik sangat ke bonggol yang kita dapat ini. Kalau dengan adanya segala beban yang kita bawa ni, tapi hasil kualiti kamera dia ni, jarak dia tu tak terlalu jauh berbanding pesaing yang lain. Dan ini sebenarnya bukan satu penafian untuk mengatakan kamera pada Xiaomi Mi 11 Ultra ni kamera yang tak bagus. Bukan. Untuk benchmark, ini merupakan kamera yang terbaik pernah Xiaomi bagi dan juga kamera ni sebenarnya lagi baik berbanding Xiaomi Mi 11. Dan ini merupakan satu pencapaian dan kejayaan yang barulah untuk Xiaomi sebab berjaya capai satu standard yang agak tinggi ni. Tetapi benda ni dia berbalik semula kepada persoalan kita. Susah sebenarnya nak justify segala hardware yang dibagi ni. Sebab at the end of the day, hasil dia tu tak mampu untuk jarakkan Xiaomi Mi 11 Ultra ni dengan jarak yang agak jauh berbanding telefon yang lain. Benda ni juga mengingatkan aku kepada Google Pixel, yang mana Google still boleh bagi improvement demi improvement. Daripada Google Pixel 3 sampailah Google Pixel 5. Walaupun hakikatnya semua sensor 3 generation tu sama je. Pada pendapat aku, ada besar kebaikannya untuk sebuah telefon tu mempunyai sebuah saiz sensor yang besar. Tetapi benda tu turut perlu diiringi dengan software dan juga processing yang setaraf. Dan aku rasa personally Mi 11 Ultra ni ada satu potensi sebenar yang tersembunyi dengan saiz sensor yang besar ni. Dan aku sebenarnya nak sangat potential tu keluar. Bagi aku something yang worth it bila guna phone ni. Bagi aku wow factor. Kalau Mi 11 Ultra ada bonggol sebesar alam ni dan kualiti kamera dia bawa industri smartphone kepada satu aras yang baru, aku tak kisah kewujudan bonggol ni memang dijustifikasikan. Bonggol ni memang layak berhak duduk atas phone ni. Dia akan jadi wujudnya satu senario. Kalau korang nak telefon yang terbaik, ambillah Mi 11 Ultra. Dah tak ada phone lain dengan kemampuan kamera yang sama. Dengan syarat boleh hidup dengan bonggol tu. Aku rasa kalau situasi tu macam tu, aku fine dengan bonggol yang tebal macam tu. Sebab kamera dia boleh bagi aku wow factor. Dan benda ni sebenarnya adalah merupakan benda yang samalah semasa zaman Nokia Lumia 1020 pada tahun 2014 dulu. Dia pada masa tu merupakan sebuah kamera yang terbaik. Dengan syarat nak hadap bonggol tu bukan merupakan satu isu. Because you want the
the best sebab korang nakkan yang terbaik. Mestilah korang tak kisah pun apa kekurangan dia. Tetapi realitinya untuk Mi 11 Ultra ni dia tak sampai ke tahap yang itu. Benda tu tak ada. Aku rasa dia bukanlah Mi 11 Ultra ni sebuah telefon yang tak berbaloi. Sebenarnya Mi 11 Ultra ni dia lagi murah berbanding S22 Ultra. And kedua-duanya berentak dalam kategori yang sama. Phone Ultra yang terbaik. The best of the best dalam specification. Cuma aku tak rasa dia berbaloi. Kalau jauhnya jarak Mi 11 Ultra ni dengan kamera phone yang lain, dia tak sama tahap dengan jauhnya bonggol yang ada dekat phone ni. Lagi satu, phone ni berat kot. Nak guna satu tangan pun lenguh. Nak guna macam mana? Alright guys, macam mana video tadi? Mantap tak? Kalau korang suka, jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, bye.